Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waktu sekarang ini kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Gandiraj Somasundram, pakar kardiotorasik dan Naib Presiden MAA Medical Heart Charity Fund. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Okey, baik. Terima kasih, Datuk, untuk bersama-sama dengan kami. Hari ini kita nak berbicara tentang adakah jantung anda berfungsi dengan baik? Oh, takut yang ni. Yang ni memang mendebarkan saya ya. Kerana kadang-kadang saya sakit jantung dengan budak ni. Okey. Baik, tapi sebelum kita ke yang lebih lanjut, Datuk, berkaitan dengan jantung, mungkin Datuk boleh terangkanlah sebenarnya apa penyakit kardiovaskular ni? Penyakit kardiovaskular tu maknanya adalah penyakit yang melibat jantung dan struktur dan atau bahan-bahan dalam jantung dan juga saluran-saluran darah yang berkenaan dengan jantung. Di luar jantung kita ada 3 saluran penting yang kita panggil saluran koronari yang beri darah untuk jantung kita, untuk jantung kerja. Dan ada satu saluran darah yang besar yang keluarkan dari bahagian kiri jantung. Kita panggil saluran tu saluran aorta. On the left side? Tapi tengah-tengah. Okay. Tengah-tengah, walaupun tengah-tengah daripada bahagian kiri jantung. Okay. Di mana jantung pump dan alirkan darah. Okay. Saluran ni akan beri darah ke seluruh badan kita. Okay. Dan juga sebelah kanan kita ada lagi satu saluran yang kita panggil saluran pulmonary. Maknanya saluran ni dia alirkan darah ke arah paru-paru kita. Jadi penyakit jantung ni boleh melibat semua bahan jantung ni. Okey. Dan cara kerja jantung ini sangat kompleks, Datuk, sebenarnya? Ya. Okey. Baik, kesan penyakit kardiovaskular ni, Datuk, dalam kalangan rakyat Malaysia. Is it worse in Malaysia or? Sebenarnya kalau kita lihat incidence penyakit koronari, kebanyakan orang Malaysia mengidap sakit koronari, coronary artery disease ni. Jadi kita perlu ambil tindakan untuk merawat. Oleh sebab itu kita telah menubuhkan pusat MAA ini untuk tolong pihak orang-orang di Malaysia yang miskin. Okey, jadi itu fungsi MAA Medicare Heart Charity Fund ini? Ya. Oh. Ya. Okey. Setakat ini bagaimana sambutannya, Datuk? Maknanya sambutan dari orang ramai lah terhadap fund ini. Kita baru buka pusat ini lebih kurang dalam sebulan. Okay. Kita telah tengok lebih kurang 50 pesakit dan kita telah sebab pusat ni kita dapat menyiasat seorang yang ada sakit jantung dan kalau mereka mempunyai sakit koronari, sakit sumbat saluran jantung, kita boleh merawat dengan ubat atau kita telah menjalankan angiogram dan kita boleh buat angioplasty, membukakan ruangan saluran saluran yang sumbat itu. Okay. Kita ada kemudahan seperti itu di pusat kami ini. Okey, jadi macam Datuk cakap tadi, ini untuk mereka yang tak mampu lah. Ya. Okey. Kalau pesakit ni datang ke pusat kita, kita sebenarnya perbelanjaan bagi semua macam konsultasi, penyiasatan macam stress test, ECG, echo dan juga angiogram semua, perbelanjaan bagi pesakit tu berkurangan. Lebih kurang 50% charge yang kita hospital swasta akan kemukakan kepada pesakit dan kita ada kadar pembayaran. Dan juga kalau kita ada 4 kadar pembayaran, kadar 1 adalah kalau kita dapati pesakit tu tidak mampu, tidak ada duit, tak ada duit, kita boleh memberi rawatan secara percuma. Ya. Okey, jadi sumbangan daripada orang ramai juga diada-lukan ke macam mana, Datuk? Sumbangan dari orang ramai, badan korporat, macam mana? Ya. Kita sentiasa buat macam campaign drive untuk Baik, tadi kadar 1 percuma. Yes. Kadar 2? Kadar 2
Kadar 2 mereka membayar. Kadar 4 adalah di mana saya lebih dulu beritahu ada 50% kalau kita berbeza dengan charge yang ada di hospital swasta. Dan lebih kurang macam apa pesakit perlu bayar di hospital kerajaan juga, sebab di hospital kerajaan juga sekarang tidak diberi dengan percumanya. Jadi kita ada satu penyelidikan atau macam social welfare assessment yang kita akan tengok kadar mana ikut taraf sosioekonomik pesakit tu, dan kita akan mempertimbangkan dan kita akan buat keputusan dan kena beritahu kepada pesakit kita. Okay. Ini perlu pihak administratif kita terima bil-bil utility rumah dari pesakit itu, dan kita akan jalankan satu temuduga dan juga melawat rumah itu untuk menentukan kadar apa yang mereka perlu bayar. Okey. Baik. Saya di laman Facebook MAA Medical Charitable Foundation. Yes. Ada alatan yang disumbangkan oleh hasil LHDN, ada sumbangan yang disumbangkan oleh MBSB contohnya. Jadi ini untuk membantu mereka yang tak mampu, macam Datuk cakap tadi lah. 50%, separuh daripada harga kos. Okey. Yes. Adakah terdapat pelbagai jenis penyakit kardiovaskular yang lain, Datuk? Is there any other cardiovascular? Ada pelbagai penyakit kardiovaskular. Okay. Sebenarnya orang dewasa, bayi, kanak-kanak boleh mengidap sakit jantung. Kalau kita lihat kanak-kanak dengan bayi, penyakit ini disebabkan oleh satu kesulitan yang dihadapi masa perkembangan atau development embryonic jantung itu masa seorang ibu mengandung. Dan apabila bayi ini melahir, mereka akan lahir dengan masalah jantung, macam lubang dalam jantung atau kerosakan injap atau bahan-bahan struktur dalam jantung. Kalau kita lihat orang dewasa, penyakit yang dialami bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia ialah penyakit koronari, yang itu penyakit saluran sumbat. Kita punya makanan dekat sini mewah dengan lemak, Datuk. Sebenarnya kebanyakan orang di Malaysia mempunyai kolesterol, bahan lemak yang tinggi, dan juga kencing manis, darah tinggi, dan kebanyakan orang kita merokok, dan kebanyakan orang itu hidup dengan corak tiada senaman. Tak sihat lah. Tak sihat dia. Ini semua memberikan sakit sumbat atau koronari. Okey, tapi kita boleh makan ubat sahaja terus sihat atau kena bedah juga? Kalau penyakit kardiovaskular tu didiagnosis, kalau itu buat di lebih awal, kita boleh berubat. Mula-mula. Dan kalau penyakit macam sumbat koronari, penyakit itu meliputi semua saluran darah koronari jantung atau meliputi saluran yang utama dari koronari dalam jantung. Kita terpaksa buat macam angioplasty, macam gunakan intervensi kateter menerusi saluran darah tangan atau kaki untuk membukakan bahagian yang sumbat. Tapi kalau kita tidak berjaya atau sakit ni banyak teruk, yang banyak berat, kita terpaksa membuat pembedahan jantung macam coronary artery bypass. Baik. Macam mana pusat ini boleh bermula ni, Datuk? Pusat Diagnostik dan Rawatan Jantung Amal MAA Medicare. Macam mana boleh bermula? Timbul idea untuk buat pusat amal? Sebenarnya saya sendiri telah bekerja dalam Kementerian Kesihatan lebih kurang 15 tahun. Dan saya tahu berapa banyak orang yang akan datang ke hospital untuk masalah jantung.
Dan sebab kita tidak ada banyak hospital yang ada kemudahan ni, walaupun kita ada Institut Jantung Negara dan juga kita ada bahagian jantung di hospital-hospital besar di Malaysia, bukan dalam semua state, masih orang menunggu untuk tengok atau buat consultation dengan pakar kardiologi saja. Mereka menunggu 3 bulan ke 4 bulan. Melainkan daripada rawatan yang sepatutnya. Dan juga kalau kita lihat hospital-hospital swasta, perbelanjaan bagi semua rawatan jantung banyak tinggi. Dan pihak golongan masyarakat yang bermiskin, below average, dia jadi takut. Ya, bukan mereka tidak mampu membayar. Kebanyakan mereka tidak ada medical insurance. Betul. Jadi oleh sebab itu kita buat satu feasibility study dulu dan kita fikir dan kalau kita ada satu pusat seperti ini, kita dapat tolong golongan masyarakat yang miskin dan tidak mampu terima rawatan untuk jantung. Okey. Saya rasa sebelum kita dapatkan rawatan jantung, kita kena tahu juga ataupun kita kena tengok macam mana kita nak tahu kita ada masalah jantung. Tanda-tanda awal. Ada tak? Kalau seseorang tu ada susah nafas atau sakit dadah atau kebengkakan kaki atau bengkak kaki, ada bengkak badan, kurang tenaga, itu adalah tanda-tanda macam mungkin ada sakit jantung. Sebab penyakit jantung ini sebenarnya melemahkan jantung dan tidak dapat mengalirkan darah ke semua bahan badan kita. Walaupun seseorang itu sihat, tapi kalau mereka ada macam sejarah perubatan koronari dalam keluarga mereka, atau ada kencing manis atau mereka merokok, mereka pun perlu pergi ke hospital untuk menyiasat keadaan jantung mereka. Okey. So kalau kita rasa lemah-lemah, bengkak-bengkak, dah boleh tahu dah bila jalan sikit rasa penat. Ini yang tanda-tanda awal sebenarnya. Baik. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami sekarang ini, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Gandiraj Somasundram, pakar kardiotorasik dan naib presiden MAA Medicare Heart Charity Fund, dan menerima latihan dari University of Vienna di Austria dan menerima diploma dalam cardiovascular surgery dan telah pun bekerja sebagai konsultan untuk kardiotorasik surgeon di United Kingdom sebelum kembali ke Malaysia. Baik Datuk, di pusat amal, pusat diagnostik dan rawatan jantung amal MAA Medicare ni, apa jenis perkhidmatan yang disediakan di sana? Sebenarnya pusat kita letak di Jalan Ipoh di Kuala Lumpur. Dan pusat kami adalah satu hospital yang mempunyai 12 katil. Dan kita ada bahagian pesakit luar yang ada 4 klinik, dan kita ada kemudahan untuk buat ECG, stress test, ekokardiografi untuk tengok keadaan jantung, dan kita juga mempunyai makmal angiografi untuk menjalankan angiogram, diagnostic angiogram, dan juga untuk membuat angioplasti. Melainkan itu kita ada mesin X-ray dan satu CT scan teristimewa bagi jantung untuk tengok corak atau saluran jantung koronari. Datuk cerita pasal apa servis-servis ataupun perkhidmatan yang disediakan di pusat diagnostik ini, dengan cerita macam banyak belanja ni Datuk, dengan mesin dan sebagainya ni. Tapi itulah dia, kalau kita tengok poster untuk November promo pun ada stress free, ada package 1 dan juga package 2. Tapi khas untuk untuk warga yang tak mampu lah. Okey. Baik, ada senior cardiologist consultation, ada random blood sugar, lipid profile, BMI, treadmill, ECG stress test. Cuma 299 saja Datuk. Kalau kita berbanding dengan apa yang seseorang itu perlu belanja di hospital swasta atau bukan hospital swasta, klinik yang biasa pun lebih mahal daripada package itu. Dan charge-charge lain pula bagaimana Datuk untuk diagnosis, rawatan, prosedur macam mana? Untuk pembedahan macam mana?
Kita tidak ada Spesifik. pembedahan Okay. di pusat kami. Tapi kalau pesakit kita, kita tak boleh menjalankan angioplasti macam, dan seseorang itu perlu kita terima cara rawatan sebagai pembedahan. Kita ada bekerjasama dengan 2 hospital swasta di Kuala Lumpur. Dan kita boleh merujuk pesakit itu ke hospital ini, dan perbelanjaan di sana kurang. Lebih kurang 50%. Separuh tu dah banyak tu Datuk. Kan katalah contoh kalau pergi dekat hospital ini kena 20,000 contoh. Mungkin cuma 10,000 kan. Okey. Baik Datuk, kita tengok pada situasi sekarang. Saya sendiri pun 2 kali di Syaki kena sakit jantung. Sampai penuh ni. Tak tahu apa yang dia letak, wire penuh. Rupanya penat sahaja. Jadi penat pak. Penat ngepam jantung tu. Stres kan. Jadi bagaimana seseorang tu boleh tahu mereka sebenarnya berisiko mengidap penyakit kardiovaskular ni doktor? Datuk, maafkan saya. Kalau seseorang itu ada kencing manis macam tak ada. Atau merokok banyak, atau ada kolesterol yang tinggi, darah tinggi, atau hidup dengan corak tanpa persenaman, macam saya bersenam. Senam bagus. Senaman mulut je Datuk. Tapi ada satu risiko, mana risiko genetik. Walaupun seseorang itu bersenaman, tidak merokok, jaga badan, setiap hari melawat gym, orang-orang ini pun boleh mengidap disebabkan oleh faktor genetik. Jadi apa yang sangat penting adalah sejarah penyakit koronari dalam keluarga. Itu yang history is very 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 important. Maksudnya sejarah dalam keluarga itu pun sangat penting Datuk sangat penting. Sekejap, nak tahu juga kanak-kanak Datuk. Kalau yang memang lahir terus dapat tahu mungkin saluran tersumbat ke, kurang satu salur ke apa, mudah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu anak tu sakit. Bila dia menangis, muka jadi warna biru dan sebagainya, baru kita tahu. Jadi macam mana kita nak tengok anak kita ni ada masalah jantung ataupun tidak? Biasanya dalam semua hospital kementerian dan juga hospital swasta, selepas anak itu beranak, bayi itu beranak, mereka diperiksa oleh pakar pediatrik. Mereka akan tahu kalau ada apa-apa masalah dengan jantung. Kalau misalnya mereka dapati ada macam jantung tidak jalan dengan eloknya, atau bayi itu biru tak dapat napas, mereka boleh menyiasat dan menentukan kalau bayi itu ada sakit jantung. Baik, Datuk, kita ada pemanggil di talian. Sekarang ini kita ada Encik Rom. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Encik Rom. Selamat pagi doktor. Selamat pagi. Saya ada satu soalan ni. Sebenarnya macam ni, saya baru je beli mesin BP tu, blood pressure semalam. Lepas tu saya dah cek-cek tu macam dalam sempadan. So saya risau juga, betul lah ada masalah jantung ke apa. Jadi boleh ke saya macam walk in terus ke tempat Datuk tu? Ya, boleh. Kita jemput semua orang datang ke pusat kami. Pusat kami ada di Kuala Lumpur, Jalan Ipoh. Atau boleh panggil dan buat satu appointment, dan pihak administratif kita boleh tolong Encik. Kalau lagi satu Datuk, kalau macam saya ada pemegang kad OKU apa semua, macam masalah penglihatan, ada risiko tak apa-apa benda tu berkaitan ke, macam cataract ke retina detachment apa semua tu? Kita sebenarnya tidak ada kemudahan untuk pemeriksaan mata. Maksudnya ada link dengan jantung punya ni tak? Kalau nak berisiko tak kita kalau berpenyakit jantung pula selepas dah ada penyakit yang tadi tu? Kalau ada penyakit mata, dia tidak bersangkut paut dengan jantung. Tapi kalau ada sakit darah tinggi yang tidak dikontrol, atau kalau ada kencing manis yang tidak dikontrol, itu penyakit itu boleh mengidap atau memberi masalah kepada mata. Jadi apabila Encik datang ke hospital kita, kita boleh periksa, menyiasat dan
beri nasihat yang sepatutnya. Okey, baik doktor. Tadi kan Cik Nur menyentuh berkaitan dengan mata. Kita tengok Malaysia memang terkenal dengan kadar obesiti yang sangat tinggi. Okey, adakah obesiti juga boleh mengundang kepada sakit jantung? Betul. Ini bukan saja di Malaysia. Obesity itu adalah masalah secara universal. Jadi orang yang tidak buat senaman, buat exercise dan body mass index atau BMI itu jadi banyak tinggi, jantung seseorang itu perlu kerja dengan beban yang lebih tinggi. Jadi itu akan menyebabkan masalah jantung. Obesity adalah satu condition, masalah yang kadang-kadang jantung dilemahkan sebab body mass index tinggi, itu akan menyebabkan jantung jadi semakin lemah. Saya ikut doktor balik hospital sekarang Boleh. Baik, doktor, jantung kita orang dewasa ni besar mana doktor sebenarnya? Ada orang cakap besar penumbuk. Ya, betul. Ya, dia sebesar seperti tangan atau fist. Ya. Jadi tak adalah besar mana, tapi fungsi dia tu kita besar. Kan? Ya. Kita besar. Dia kena kerja dengan lebih kuat lah. Okey, jadi setiap hari contoh macam kita tekan nadi, Datuk. Dia 1 minit berapa banyak pulse? Ya, pulse tu lebih kurang kalau kita merehat. Pulse tu perlu lebih daripada 60 ke 80. Okey. Dalam seminit? Dalam seminit. Itu normal? Itu normal, ya. Kalau yang tak normal sama ada sedikit atau lebih? Biasanya dia tak kurang daripada 60 minit. Tapi kalau macam sekarang, kita bertemu juga berbual atau exercise, nadi jantung tu boleh meningkat. 100, 110, 120. Lemah. Bukan. Jadi maksudnya itu maksudnya jantung kita bekerja dengan kuat lah. Ya. Maknanya sebab kalau kita macam buat exercise, semua bahan muscle, kaki tangan semua perlu lebih darah. Jadi jantung secara refleks dia akan berjalan yang perlu dan nadi jantung akan meningkat. Jadi maksud Datuk di sini, kerja kami berdua ini sangat berisiko lah. Bos dengar, bos. Kita bercakap 5 jam tanpa henti, Datuk. Kan? Kalau 1 minit 100 lebih, berbanding normal 80 maksimum, bahaya, Datuk. Okey, saya dah jumpa. Kena ada alarm lebih ni. Saya dah jumpa. Tak boleh, Pak. Kita tak boleh pakai ibu jari. Saya pakai 3 ni. Okey, saya ada soalan. Angkat tangan Sekarang kita selalu dengar kes-kes tengah duduk pun meninggal dunia. Sakit jantung. Dalam kapal terbang meninggal dunia serangan jantung. Tengah ketawa terbahak-bahak mati sakit jantung. Sedang memandu bas, berita pagi tadi Datuk memandu bas, berhenti di tepi jalan, sakit dada. Dalam masa berapa minit meninggal dunia. Jadi maksudnya kalau dulu orang kata terkejut sakit jantung, sebab terkejut mati aku sakit. Sekarang duduk bas pun boleh. Kenapa berlaku? Malangnya kebanyakan pesakit tidak tahu mereka ada sakit jantung. Kalau mereka merokok, ada kencing manis, darah tinggi, sejarah keluarga, mereka perlu pergi ke hospital, berjumpa doktor pakar kardiologi dan periksa. Oleh sebab itu nasihat kami adalah kalau seseorang itu ada risiko, faktor-faktor risiko yang tinggi, mereka perlu pergi ke hospital dan menyiasat keadaan jantung. Dan nasihat kami kalau orang yang tidak ada apa-apa risiko, selepas umur 40, mereka perlu buat medical check-up, periksa darah, tengok ada kencing manis, kolesterol, buat ECG, stress test dan segalanya. Untuk mengelakkan satu kejadian seperti itu. Okey, baik. Jadi kalau macam saya ni memang kena pergilah ni. Saya ikut Datuk lah sekejap lagi Boleh. Untuk pergi berdebar pula kita. Okey. Baik, selalunya kan Datuk, mereka ni mungkin tak mampu nak bayar charge yang dikenakan oleh hospital swasta. Ataupun kalaupun mungkin mampu sedikit, waiting list tu sangat panjang, Datuk. Jadi kena menunggu dengan kadar yang sangat lama.
Yes. Jadi dengan adanya pusat diagnostik dan juga rawatan jantung amal MAA Medicare ni, adakah ini boleh membantu mereka? Boleh. Mempercepatkan sedikit lah. Ya. Sebenarnya nasihat yang pertama iaitu kalau seseorang itu diberitahu yang mungkin seseorang itu ada sakit jantung, mereka perlu menyiasat, perlu jumpa doktor dan menyiasat dan tidak tunggu. Dan bagi orang-orang yang tidak mengutamakan kesihatan mereka dan pilih untuk tunggu, pesakit-pesakit ini boleh mengidap heart attack. Okay. Dan saya perlu beritahu kalau seseorang dapat heart attack dan risiko seorang meninggal dunia dalam heart attack yang pertama adalah lebih kurang 35%. Okay. Jadi oleh sebab itu kalau orang-orang ni yang tidak mampu membayar atau perlu tunggu di hospital kerajaan, kita jemput mereka ke pusat kami. Dan kita akan tengok bagaimana ke taraf sosioekonomi mereka dengan temuduga, dengan sekalinya, dan kita boleh tolong mereka. Baik, ada soalan Faizal Tajuddin. Dia kata, Datuk, sekiranya tahap kolesterol telah tinggi, bolehkah bagi tips untuk normalkan kembali tahap kolesterol itu? Kita kena tengok kolesterol atau pemeriksaan darah dengan completeness. Kita kena tengok secara keseluruhan keseluruhan, benar. Kita kena tengok total kolesterol, keadaan LDL, low lipo, LDL, HDL, high lipoproteins, triglycerides. Kita kena tengok keseluruhannya, baru kita boleh beritahu. Kadar glycerol pun kena tengok juga. Okey. Gula. Tapi tadi Datuk cakap kalau orang tu tak bersenam, dia lebih besar kemungkinan untuk sakit jantung kan. Tapi Datuk, orang tengah main bola kot, tiba-tiba sakit dah ada, meninggal dunia. Bersenam juga sakit jantung. Apa ni? Dia konsultannya Datuk balik. Tanya. Saya bersenam tu. Walaupun seperti itu, oleh sebab itu saya beritahu dulu, kita perlu menyiasat. Bukan senaman buat senaman saja, tapi kita perlu pergi ke hospital atau pusat di mana yang mereka ada kemudahan jantung dan menyiasat dan mengelakkan kalau seseorang itu ada sakit jantung. Okey. Baik, menarik sekali perbincangan bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Dr. Gandiraj Somasundram, pakar kardiotorasik dan Naib Presiden MAA Medicare Heart Charity Fund. Okey, anda boleh ke laman web mereka sebenarnya, www.maamedicare.org, cari saja /heart_charity_fund. Okey, kalau di MAA Medicare Organisation tu dia ada dua pecahan. Satu untuk kidney, satu untuk jantung. Tapi macam Datuk pakar jantung lah. Baik, menerima anugerah Diamond Eye Award for Quality Commitment. Tahniah Datuk. Okey. Datuk, maksudnya sekarang ni kalau orang dengar kita, kalau mereka dah jumpa alamatnya, mereka boleh terus ke sana. Boleh panggil kita atau untuk buat satu appointment, atau mereka boleh terus walk in, jumpa pihak administration kita di sana. Datuk, heart transplant ataupun organ donor. Adakah organ donor itu membantu pesakit jantung ini? Betul. Masalah yang kita dapati di Malaysia, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh Asia, mereka tak suka macam buat donation, organ donor. Saya declare. Betul. Saya declare. Banyak bagus. Sudah 3 tahun lebih kot. Masa saya kerja di Austria, saya telah buat heart transplant. Okey, Datuk sendiri? Ya, sendiri. Okay. Saya telah dengan Euro transplant. Saya salah seorang doktor yang bekerja, dan kita terbang lain-lain negeri Europe untuk ambil keluarkan jantung, dan kita balik dalam kurang daripada 3 jam untuk
memasuki jantung yang baru ke pada resipien itu. Tempoh dia 3 jam saja Datuk kita tak boleh selepas kita keluarkan jantung, kita tak boleh kita perlu implant jantung tu dengan segeranya. Kalau kita melewatkan nasihat tu dalam 3 jam. Kalau kita melewatkan jantung itu, to preservation bagi jantung itu, tidak akan jantung boleh jadi lemah. Malfunction dan sebagainya Kalau dekat Malaysia ada ke Datuk organ donor yang bagi jantung? Saya ingat di Institut Jantung Negara mereka ada buat, tapi bukan kerap kali. Mereka ada buat sedikit saja. Sebab kalau ada pun nak tunggu tu lama Datuk Ada banyak, kita ada banyak pesakit yang jantung yang terlalu lemah. Teristimewanya bagi pesakit-pesakit yang muda. Di mana yang mereka boleh ada kesan yang baik kalau kita buat heart transplantation. Tapi masalah yang kita menghadapi di Malaysia ialah donor. Organ donor. Sebab ikut agama India, orang Cina dengan orang Melayu, Islam, mereka selepas meninggal dunia tak suka. Mungkin mereka ingat selepas meninggal ada dunia yang lain yang mereka. Dia sebenarnya Datuk, dia skeptikal pada budaya bangsa, bukan pada agama Datuk. Dalam Islam pun tidak melarang sebarang pendermaan organ. Tapi ada pertanyaan dari Kasim Selamat. Datuk, kalau saya terima organ daripada penderma, katalah penderma saya tu orang jahat, adakah saya kata bawa-bawa sikap jahat dia? Tidak. Tidak. Jangan buat kelakar. Kejahatan seorang itu tidak bersangkut paut dengan jantung. Aduh, pelik-pelik soalan dia. Okey, baik Datuk. Bolehkah Pusat Diagnostik dan juga Rawatan Jantung Amal MAA Medicare ni membantu untuk mereka yang terus pergi walk in tu tadi? Boleh. Tak jadi masalah. Kita jemput semua golongan masyarakat untuk datang kita, dan pusat rawatan MAA ini adalah pusat yang ditubuhkan dengan pertama sekali di Malaysia yang walaupun yang boleh menyiasat keadaan jantung, sakit penyakit jantung dan juga memberi rawatan. Okey, jadi buka setiap hari ke macam mana Tok? Dibuka setiap hari atau? Buka setiap hari dari hari Isnin dan seluruh hari Sabtu. Sehingga hari Sabtu. Hari Ahad tutup lah Hari Ahad kita tutup. Okey. Baik, jadi kalau anda nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut, sebenarnya anda boleh cari mereka di laman media sosial ataupun berurusi laman Sesawang yang ada Amal paparkan di live Facebook Bernama Radio. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Gandiraj Somasundram. Mungkin Datuk ada final word untuk pesanan lah pada rakyat Malaysia yang suka makan ni Datuk. Roti canai Datuk. Mula-mula roti canai. Kita tarik 2 Datuk sebelum masuk office. Nasi lemak lauk ayam. Telur goyang. Apa saya ingin beritahu adalah sakit penyakit koronari. Itu yang penyakit yang bahaya sekali, dan kebanyakan pesakit di Malaysia mengidap sakit ini. Jadi mereka perlu be conscious setiap hari dan tengok apa mereka makan. Mereka perlu bersenaman dan juga tengok sejarah keluarga mereka, dan kalau ada apa-apa risiko kencing manis atau darah tinggi, mereka perlu jumpa doktor untuk menyiasat keadaan jantung mereka. Baik. Datuk, ada soalan last minute yang masuk ni Datuk. Apa beza sakit urat di dada dengan sakit jantung Datuk? Sakit urat di dada, muscle cramp kot. Sakit urat di dada dan juga sakit jantung. Muhammad Haris. Sakit urat itu ada ke sakit saluran dalam jantung atau Saya rasa mungkin soalan Muhammad Haris sama macam saya kena. Saya kongsi pengalaman saya Datuk. My experience. Satu pagi saya bangun untuk datang bekerja. Saya jatuh di dalam tandas sebab senak di dada. Terus gelap mata dan saya ambil MC hari tu, terus ke Hospital Putrajaya. Penuh lah, saya tak tahu apa suction dia letak jari dan juga sampai penuh. Tapi rupanya saya fatigue kepenatan sahaja. 2 kali Datuk. Dan sangat merisaukan saya lah. Itu mungkin tidak terlibat jantung. Tapi dia siap buat apa, tak tahulah, dia macam X-ray
Yeah, dia baca reading. Tapi bila saya nak tengok dia tak bagi. Yeah. Apa yang penting saya perlu beritahu juga, kecederaan jantung. Ini akibat kemelangan atau gaya hidup yang lasak. Ya, macam gunshot wound, senjata api atau ditikam dengan pisau, itu keadaan-keadaan itu banyak bahaya. Kita terpaksa buat pembedahan. Ya, bukan follow up. Kita perlu pembedahan dengan terus. Kalau jantung atau saluran darah jantung itu dipecah ke atau ditikam and is lacerated. Takut ada minor injury yang kita tak perasan. Ingatkan sihat tu Tapi jatuh dalam bathroom itu, tandas tu mungkin tidak akan memberikan kecederaan. Saya sakit dada dulu. Sakit dada dan disebabkan kesakitan yang sangat tu saya jatuh. Saya ni Datuk pula sakit dia dada saya tengok perangai dia. Boleh saya jemput Amar ke InsyaAllah pusat kami. Datuk, saya kita pergi. Datuk jemputlah saya sekali. Kita boleh beri free atau penyiasatan dan rawatan. Datuk letak bawah lidah tu. That small pill. Yeah, the one that you put adakah mereka beri ubat itu? Yeah, they gave me that. I see. Saya ingat perlu datang ke pusat kita. Biar. Tapi dia kata tak apa, pergi nanti kita pergi tu cerita lain. Saya masih hidup dengan gaya hidup yang lasak Datuk. Sangat lasak. I see. Itu yang lasak tu yang perut dia ke depan Datuk. Okey, baik, jadi jangan lupa untuk anda ke mana dia punya pusat dia tu? Ke MAA. Okey, anda boleh ke pusat MAA di tingkat 2 hingga 5 penthouse floor Wisma MAA Medicare nombor 183. Is that the one? Yes. Okey, Jalan Sultan Azlan Shah atau Jalan Ipoh. Ataupun anda boleh hubungi 03-4044-4468. Okey, cari mereka jugalah di laman Facebook atau laman Sisawang untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Gandiraj bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Nanti kami akan ke tempat doktor. InsyaAllah Datuk. Okey. Kalau ada kelapangan kami akan sampai insyaAllah. Kena check ni sakit takut. Ni masalah jatuh ni obesity masalah banyak. Baik, sakit hati pula betul kau. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih. Baik, anda semua kena terus dengarkan kami. Selepas ini kita bawakan utama waktu ini 10 pagi dan selepas itu kita akan bersama dengan seorang tetamu. Beliau merupakan seorang guru berbahasa Inggeris dan juga seorang penyanyi. Maksudnya guruku penyanyiku guruku macam tu. Okey. Selepas tidak. Nanti kita tengoklah elok ke tidak. Soul nama dia. Okey, anda terus dengarkan kami, dengarkan dulu lagu ini Gerard